Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, seperti yang Madam janjikan minggu lepas, hari ni Madam buat FB Live. Madam memang suka buat FB Live kalau tiap-tiap minggu, suka buat hari Jumaat. Okay, sebab afdalnya hari Jumaat untuk berkongsi ilmu tu, supaya ilmu tu masuk terus dalam kepala siapa yang dengar, dan Madam pun yang terangkan supaya Allah bagi kelancaran berbicara, supaya yang dengar insya-Allah akan faham. Okay, so sebelum Madam Madam tak akan delete video ni, FB ni. Lepas ni korang boleh tengok balik yang mana yang tak sempat, yang mana dia lalu je, line pula tak clear. Okay, so apa yang Madam nak share hari ni 3 perkara. Tapi sebelum Madam share tentang 3 perkara yang Madam nak discuss hari ni, Madam akan review balik, Madam akan refresh balik apa yang Madam dah share minggu lepas, Jumaat lepas, iaitu berkenaan dengan 3 perkara. Iaitu yang pertama, siapa perlu bayar cukai. Yang kedua, bagaimana step untuk daftar cukai. Yang ketiga, apa borang-borang yang terlibat untuk pembayaran cukai ni. Okay, tapi ni Madam dah explain secara detail minggu lepas. So, siapa yang terlepas boleh tengok balik video FB Madam. Okay, so Madam summary ataupun buat kesimpulan ataupun secara point-point je lah untuk 3 topik yang Madam dah discuss minggu lepas. Sebab mungkin ada yang terlepas. Okay, siapa yang perlu daftar fail cukai? Yang pertama, individu yang memperolehi pendapatan. Sesiapa saja yang ada pendapatan layak dicukai. Layak dicukai, tak semestinya kena bayar cukai. Okay, individu yang menjalankan perniagaan. Okay, pekerja yang layak dikenakan PCB. Apa dia PCB? Potongan cukai berjadual. Biasanya kalau pekerja yang mempunyai basic salary 3,100 ke atas, gaji bersih 2,800 macam tu, jumlah pendapatan tahun dalam 34,000, majikan akan daftarkan untuk cukai sebab akan ditolak daripada gaji tiap-tiap bulan. Itu yang kita panggil PCB, potongan jadual cukai berjadual. Okey, syarikat yang belum daftar dengan LHDN, syarikat ataupun perniagaan ni kita ada 3 jenis kan, milikkan tunggal ataupun enterprise, kita ada partnership ataupun berkongsian, dan kita ada syarikat, company. Company pula terbagi kepada 2, Senyum Berhad dan Berhad. So, mana-mana syarikat atau perniagaan yang belum berdaftar dengan LHDN wajib daftar fail cukai. Okey, tu dia siapa yang perlu daftar fail cukai. So, jelas? Agak-agak kita termasuk tak? So, siapa-siapa yang ada SSM sebenarnya perlu bayar ataupun perlu daftar fail cukai. Daftar tak semestinya kena bayar cukai. Macam mana nak daftar fail cukai? Okey, kalau dulu zaman Madam kita kena, zaman Madam dulu tak adalah. Sebelum ni kena pergi dekat LHDN, pergi kaunter LHDN. Kalau yang business lah, business owner bawa SSM. Okey, kalau bukan business owner bawa IC pun dah cukup. Pergi ke kaunter LHDN dan kata nak daftar cukai. Okey, tapi sekarang ni LHDN dah sediakan perlu daftar, tak perlu pergi ke kaunter, daftar secara online saja. Okey, macam mana nak daftar ke online? Masuk dekat www.hasil.gov.my, www.hasil.gov.my, ataupun kalau korang tak nak masuk dekat LHDN, direct terus dekat dia punya bahagian e-daftar, www.e-daftar.hasil.gov.my. Lepas tu pilih button e-daftar. Lepas tu perkara yang pertama yang korang kena buat dulu adalah save mark nombor IC korang tu. Dah ada belum nombor cukai? Kadang-kadang korang sebenarnya dah didaftarkan cukai oleh majikan-majikan lama, korang tak tahu. So, check dulu. Kalau dah ada, gunakan je lah nombor cukai tu. Maksudnya korang dah didaftarkan dengan LHDN. So, gunakan, masukkan login dekat e-filing, login kali pertama. Kalau baru gunakan e-filing adalah kita satu cara untuk kita isi detail berkenaan dengan pendapatan pelepasan cukai yang Madam akan ceritakan selepas ni dalam sistem LHDN yang kita panggil e-filing. Maksudnya kita fill in all the particulars about income, about expenses dan semua sekali dalam sistem e-filing. Itu kita panggil e-filing.
So kalau pertama kali login, maksudnya login kali pertama lah. Kalau macam madam dah banyak kali, maksudnya itu adalah login biasa lah. Masuk ID, masuk password. Kalau lupa, forgot password, dia akan hantar kepada email kita. Kalau email pun dah lupa, dah tak dapat dah, call lah LHDN, dah tak ada cara lain Okay. So kalau belum ada fail cukai, maksudnya dah tengok nombor IC tak ada lagi fail cukai, apa yang boleh buat? Masuk dalam e-daftar tadi, teruskan step yang seterusnya, masuk detail, maklumat pemohon, kalau ada perniagaan, maklumat perniagaan. Lepas tu nanti dia akan bagi arahan untuk upload dokumen. Upload dokumen, kalau individu saja IC je lah. Tapi kalau ada perniagaan, SSN perlu di-upload. Okay, lepas tu tunggu dalam masa 3 hari, nanti korang akan dapat maklum balas daripada pihak LHDN yang mengatakan bahawa nombor cukai telah didaftarkan. So bila dah ada nombor cukai tu, bolehlah masuk dekat e-filing. Okay, so yang ketiga, hai Syah. Ada ustaz tengok. Okay, yang ketiga yang madam share minggu lepas berkenaan dengan borang yang berkaitan. Okay, banyak borang yang berkaitan, lebih daripada 5. Okay, tapi yang berkaitan dengan kita hanya 2 borang saja. Okay, kecuali ada yang bahagian profesional, bahagian teknikal. Okay, so madam dah print ni. Cuma madam punya kamera ni ada masalah sikit. Bila buat FB live, dia tak flip. Maksudnya korang akan nampak view madam ni terbalik. Tu kan, terbalik kan. So bila setting kamera depan okey je, tapi FB live ni yang tak okey. Itulah dia punya problem kalau macam ni. So ni adalah okey. Madam tunjuk dulu borang BE. Ni borang BE. Ini kalau kita daftar, maksudnya kita tak confident kan nak isi e-filing, nak masuk dalam komputer tu takut klik-klik tersalah, boleh je nak isi borang. Tapi lambat nak isi borang ni. Isi borang ni nanti kan korang akan dapat, kalau dapat tax return tu lambat. So better, nak tak nak cubalah gunakan perkhidmatan e-filing tu. So untuk individu yang tiada punca pendapatan perniagaan, dia hanya makan gaji semata-mata, borang yang perlu diisi adalah BE. Nampak tak BE? Terbalik view dia. BE. Brunei, England. BE kenapa 2019? Sebab kita nak declare pendapatan tahun lepas untuk bayar tahun ni punya. Ni akan due, BE ni akan due pada 30 Jun Normally dia akan due pada 30 April. Tapi oleh kerana PKPP, kerajaan extendkan lagi 2 bulan. So bulan ni adalah due untuk borang ni, BE. Individu yang makan gaji, yang tak ada punca pendapatan perniagaan. Okey. Untuk yang macam madam, makan gaji dan ada punca pendapatan perniagaan, kita perlu isi borang B. Tapi kalau tak makan gaji, hanya pendapatan perniagaan saja, sama juga borang B. Sebab berkali-kali ada student madam tanya, madam, saya makan gaji, lepas tu saya ada bisnes, nak isi borang apa? Borang ni lah, B. Brunei saja. Borang ni saja kena isi. Sebab apa yang ada dalam borang BE ni dah ada dalam borang B ni sekali. Dia combine kan. Kalau borang B ni tadi, tiga muka surat je. Borang BE ni dia sampai 4 muka surat. So dia lebih sikit dekat borang B ni, sebab banyak yang kita kena declare lah. Okay, so madam tak nak explain in detail sebab borang B. Sebab borang B ni lambat lagi dia punya tarikh due dia. Mungkin minggu depan. Borang B ni yang ada punca pendapatan perniagaan, yang ada SSM, akan due pada 31 Ogos 2020 untuk pendapatan taksiran tahun lepas. Okay. Ya Ana. Waalaikumsalam. Sebab nak declare last year. Ni business owner ni ada Medicare ni. Kena. Nak kena declare lah. Guna borang B lah. Borang B ni So kalau nak, nanti madam boleh bagi PDF file ni. Tengok dulu dalam bentuk PDF. Lepas tu nanti isi lah dulu. Isi guna pen, guna pensel apa benda, print. Lepas tu nanti baru masuk dalam e-filing. Tapi sama je. Apa yang ada dekat borang ni dengan dalam sistem e-filing sama je. So jangan takut. Isi je, jangan submit dulu. Isi dulu. Okay. Itulah 3 perkara yang madam discuss minggu lepas. So minggu ni apa yang madam nak discuss adalah 3 perkara. Yang pertama adalah pengecualian cukai, yang kedua adalah pelepasan cukai, yang ketiga adalah rebate cukai. Ramai yang keliru tentang 3 perkara ni. Okay. Ramai yang keliru
Sebab diingatkan pelepasan cukai tu maksudnya contohnya kalau cukai kena bayar tu, cukai pendapatan tu 3,000, so dapat pelepasan cukai, contohnya bayar insurans 3,000 terus tak kena bayar 3,000 tu, tolak 3,000, salah tu. Salah. Okay, so that's why Madam nak explain hari ni details berkenaan dengan pengecualian cukai, pelepasan cukai dan rebate cukai. Benda ni agak teknikal sebab korang mungkin tak pernah tengok, tak pernah isi filing. So dia kena buat berulang kali dan Madam pun kena remind, dan bila tak tahu kena Google, dan kena ambil tahulah benda ni sebab kita pun buat setahun sekali, ada benda yang kita lupa. So kena belajarlah. Okay, so apa dia pengecualian cukai? Pengecualian cukai ni maksudnya pendapatan yang kita terima tu tak perlu dicukai langsung. Itu adalah pengecualian cukai. Okay, Madam ulang, pengecualian cukai adalah pendapatan yang kita terima tidak perlu dicukai langsung, akan mendapat pengecualian. Itu pengecualian cukai. Apa dia pengecualian cukai? Pampasan. Contohnya sekarang ni COVID kan, ramai yang diberhentikan, ada yang diberikan pampasan. Contohnya diberikan pampasan 10,000 ataupun 30,000. So 30,000 tu diterima tahun ni, so akan dicukai tahun depan lah, untuk tahun seiran tahun ni. Okay, so akan dikenakan cukai atau tidak? Okay, pampasan yang dikecualikan cukai sepenuhnya, yang pertama adalah kalau diterima pampasan tersebut disebabkan masalah kesihatan, disebabkan keuzuran, so automatically semua sekali yang diterima tu akan dikecualikan. Okay, tapi kalau pampasan disebabkan oleh masalah ekonomi, contohnya masalah memang company dia tak boleh nak go on, dia terpaksa berhentikan pekerja, dia bayar pampasan. Okay, yang itu mulai tahun 1 Julai 2008, untuk setiap 10,000 yang diterima akan dikecualikan bagi setiap 1 tahun genap tempoh perkhidmatan. Contohnya dia terima 30,000, dia dah bekerja dekat company tu lebih daripada 3 tahun. So setiap setahun dia layak dapat 10,000. So oleh kerana dia dah bekerja lebih daripada 3 tahun, 4 tahun contohnya ataupun 5 tahun, dia layak dapat semua sekali pengecualian untuk pampasan yang diterima 30,000 tu, sebab dia dah berkhidmat lebih daripada 3 tahun. Ingat 1 tahun adalah 1 tahun kalender. Maksudnya genaplah 12 bulan layak menerima 10,000. Okey. Tapi kalau dia baru berkhidmat 2 tahun, dia dapat pula 30,000. So berapa yang akan dikecualikan cukai? Hanya 2 tahun saja, iaitu 2 tahun kali 10,000. So 20,000 sahaja yang dibenarkan untuk dikecualikan cukai, yang 10,000 lagi tu akan dikenakan cukai. So kena tambahlah dekat pendapatan penggajian. Okey. Yang kedua, apa yang dikecualikan cukai adalah pencen untuk persaraan wajib. Persaraan wajib ni kalau macam kakitan kerajaan, ada yang memilih 55, ada yang memilih 58, ada yang pilih 60. Tapi persaraan wajib untuk askar lain so bergantung kepada institusi kerajaan tersebutlah bila persaraan wajib dia. Okey. So persaraan wajib pun akan dikecualikan cukai. Ganjaran untuk kematian, beasiswa yang diterima sama ada disebabkan oleh dia bekerja, dia dapat beasiswa untuk sambung belajar secara part time, ataupun beasiswa yang diterima bukan sebab kerja. Okey, dua-dua tu dikecualikan cukai. Faedah daripada wang yang didepositkan ataupun disimpan dalam institusi kewangan seperti bank pun dikecualikan cukai. Tambang perjalanan yang majikan bagi, manfaat, contohnya majikan belanja bagi, kau pergilah bercuti, ni dia bagi dia tak bagi duit, tapi dia bagi dia bagi tiket. Tiket tu itu adalah merupakan manfaat bukan tunai. Okey, ataupun dalam English kita panggil benefit in kind. Itu pun dikenakan cukai sepatutnya lah kalau yang lain-lain. Tapi untuk kes tambang perjalanan ni dikecualikan cukai. Tapi ada syarat untuk tambang perjalanan dalam Malaysia tak boleh lebih daripada 3 kali setahun. Untuk di luar Malaysia mesti terhad kepada amount maksimum 3,000 sahaja. Tambang saja, makan minum, tidur hotel semua tak termasuk. Okey, selain daripada itu ganjaran persaraan, pencen tadi lain ganjaran persaraan ni gratuiti. Government dia tahulah gratuiti untuk umur 55 tahun atau umur persaraan wajib
pun dikecualikan cukai. So ini tak perlu langsung masuk dekat pendapatan penggajian. Okay, so kaki tangan kerajaan korang akan ada borang EC. Untuk kaki tangan swasta korang akan ada borang EA. So print borang tu sebelum isi borang B, E. Okay, sebab dekat situ yang kena ambil nilai berapa yang dekat borang EC ataupun borang EA tu kena transfer dekat e-filing tu, sama ada borang B ataupun borang BE lah. Okay, itu dia pengecualian cukai. Yang kedua yang madam nak explain hari ni berkenaan dengan pelepasan cukai. Apa dia pelepasan cukai? Okay, pelepasan cukai adalah kerajaan membenarkan kita untuk menolak jumlah pendapatan agregat, okay, daripada manfaat penggajian, daripada pendapatan sewa, pendapatan perniagaan. So itu adalah jumlah pendapatan terkumpul. Okay, jumlah pendapatan terkumpul tu ataupun jumlah pendapatan keseluruhan dibenarkan untuk ditolak dengan pelepasan cukai. Okay, daripada jumlah pendapatan terkumpul yang ada, termasuklah pendapatan penggajian, pendapatan perniagaan, hasil sewa. Okay, so tu semua jenis pendapatan ni, pendapatan agregat ni dibenarkan untuk ditolak pelepasan cukai. Okay, apa dia pelepasan cukai? Okay, pelepasan cukai ni korang kena hati-hati untuk tengok. Kalau dalam e-filing tu memang dia dah bagi dah amount maksimum berapa, korang tak boleh lebih. Tapi kalau isi borang tu hati-hati, jangan sampai korang tersalah refer. Every year, setiap tahun pelepasan berbeza. Bukanlah berbeza daripada semua pelepasan, tapi ada yang tak sama. Okay, untuk kita bayar cukai tahun ni, pelepasan yang kita perlu refer adalah tahun 2019. So, madam ada dah print kat sini. So, kalau korang Google je pelepasan cukai, dia akan keluar. Okay, untuk tahun 2019 ada 21 pelepasan. So, ni madam akan cerita satu-satunya. Okay, yang pertama adalah pelepasan individu. Maksudnya once you isi je e-filing tu, pelepasan yang pertama yang you all akan layak dapat adalah pelepasan individu sebanyak 9,000. Pelepasan yang kedua, perbelanjaan rawatan perubatan, keperluan khas dan penjaga untuk ibu bapa. Mana ibu bapa yang tak sihat. Okay, mana ibu bapa yang tak sihat, tapi ini perlu ada bil lah. Okay, yang mana yang menunjukkan kita bayar bil ataupun kita bayar rawatan perubatan ibu bapa. Okay, so ini terhad kepada 5,000. Ni perlu ada resit. Okay, atau bagi ibu bapa yang dah berumur 60 tahun ke atas. Okay, dan syarat dia yang kedua, mesti ibu bapa tu dia punya pendapatan tak melebihi 2,000. So layak untuk ibu dapat pelepasan 1,500, ayah pun layak dapat pelepasan 1,500. Tapi kalau seorang anak dah ambil 3,000 ni untuk ibu dan bapa, anak-anak yang lain tak boleh. So kalau masing-masing bayar cukai, kalau ada 5 orang adik-beradik semua bayar cukai, semua nak dapatkan pelepasan ni, bagi 5 lah. Bagi 5, 3,000 bagi 5 berapa? Seorang 600 dia dapat pelepasan. Macam tu lah dia tak boleh. Kalau ada 6 orang adik-beradik, ada 5 orang adik-beradik, semua nak ambil pelepasan 3,000 untuk ibu bapa ni, tak boleh. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, peralatan sokongan asas kegunaan individu kurang upaya. Okay, kalau pembayar cukai tu adalah OKU, so dia layak dapat pelepasan sebanyak 6,000. Individu untuk peralatan sokongan asas untuk sendiri, untuk kegunaan sendiri, contohnya wheelchair, nak beli ke peralatan sokongan asas, sama ada untuk sendiri, suami isteri, pasangan, anak-anak ataupun ibu bapa pun boleh 6,000, terhad kepada 6,000. Yang kelima, yuran pengajian. Okay, contohnya macam madam tengah sambung CFP, so berapa? 2,000 satu semester. Okay, kalau 2 semester tu setahun, dalam masa setahun kena bayar 4,000. So 4,000 tu layak untuk dapat pelepasan cukai, terhad kepada 7,000. Okay, so mana-mana yang sambung master ke, sambung degree ke, bayar yuran pengajian sendiri, okay, layak dapat pengecualian cukai. Yang keenam, perbelanjaan perubatan bagi penyakit serius. Penyakit serius, penyakit kritikal, sama ada diri sendiri atau suami isteri atau anak-anak.
terhad kepada 6,000. Okey. Masih lagi pelepasan Yang ketujuh, pemeriksaan perubatan penuh, medical check up tapi mesti penuh daripada atas hujung rambut sampai hujung kaki. Terhad kepada RM500. Okey, gaya hidup. Gaya hidup, perbelanjaan untuk kegunaan manfaat sendiri, suami isteri atau anak-anak. Gaya hidup ni apa? Beli buku-buku tapi kena ada resit surat khabar bercetak dan lain-lain penerbitan. Kecuali bahan-bahan yang terlarang lah, tu tak boleh. Pembelian komputer peribadi, telefon pintar atau tablet bukan untuk kegunaan perniagaan untuk kegunaan sendiri saja. Pembelian peralatan sukan, tak semua alat sukan yang boleh. So refer kepada Akta Pembangunan Sukan 1997. Okey, bayaran bil bulanan untuk langganan internet atas nama pembayar cukai bukan atas nama pasangan. Okey, terhad kepada 2,500. Ni biasanya orang akan ambil maksimum. Lagi-lagi kalau dia beli telefon dan dia beli juga laptop. Okey, dapatlah 2,500 ni. Mana-mana yang anak ramai pun dia beli buku untuk anak-anak, biasanya dia pun akan ambil banyak. Okey, akan ambil maksimum lah 2,500. Yang ke-9, pembelian peralatan penyusuan ibu, kegunaan sendiri bagi anak-anak. Ni kepada ibu lah. Okey, pembayar cukai contohnya madam masih ada anak lagi yang menyusu badan contoh. Okey, so tapi terhad kepada 1,000 untuk membeli peralatan persusuan, itulah peralatan susuan. Okey, nak beli breast pump ke kan. Okey, potongan dibenarkan sekali setiap 2 tahun. Kalau tiap-tiap tahun bersalin ada anak, tak boleh lah nak claim setiap tahun. Tahun ni dah claim, 2019 dah claim, tunggu 2021 nanti baru claim lagi. Okey, yuran penghantaran. Next, yang ke-10, yuran penghantaran anak berumur 6 tahun ke bawah ke taman asuhan kanak-kanak yang bertaftar saja dengan KKM lah. Okey, 1,000. Okey, 1,000 ni untuk 2019. If I not mistaken, 2020 dia dah naik 2,000. Okey, so kalau hantar kat rumah pengasuh tak boleh lah. Ni kena hantar dekat taman asuhan kanak-kanak, taska yang berdaftar. Untuk 2019 terhad kepada 1,000. Yang ke-11, tabungan bersih dalam SSPN, Skim Simpanan Pendidikan Nasional, terhad kepada 8,000. Banyak so bolehlah simpan untuk diri sendiri atau anak-anak. Suami isteri bayaran alimoni kepada bekas isteri. Okey, alimoni ni bayaran kepada bekas isteri lah, yang mana dah bercerai, dia bagi juga ni nafkah kepada isteri, so terhad kepada 4,000 setahun. Suami isteri yang kurang upaya dapat pelepasan 3,500. Anak yang belum berkahwin dan berumur bawah 18 tahun, 2,000 untuk setiap seorang anak. Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun ke atas dan menerima pendidikan, masih lagi belajar dekat IPTA, IPTS, matrikulasi, pra-ijazah, A-level ke, tu dapat pelepasan 2,000 juga sama. Yang ke-16, anak-anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut. Ni dapat 8,000 mengikut pengajian tinggi sepenuh masa, tak part time tak boleh. Tidak termasuk khusus matrikulasi. Yang ni dekat IPT. Okey, sorry. Tadi yang 2,000 tu, yang ke-15 tadi untuk pra-pra je. Pra-pra maksudnya matrikulasi, persediaan, pra-ijazah. Tu 2,000, 18 tahun ke atas. Kan sebelum kita masuk ke peringkat universiti, biasa kita kena pergi dulu matrikulasi. Macam madam dulu pun, sekarang pun ada matrikulasi kementerian. So kalau anak masih belajar dekat matrikulasi, 2,000 sajalah. Tapi kalau dah masuk dekat IPT, masuk dekat tahun pertama universiti ataupun universiti swasta, college, masuk tahun pertama, ni layak dapat 8,000 bagi anak-anak 18 tahun ke atas. Okey, itu yang ke-16. Yang ke-17, anak kurang upaya. Kalau anak tadi dia sambung belajar dekat IPT, lepas tu dia kurang upaya pula, dapat lagi tambahan 6,000 pelepasan dia. Tapi kalau anak yang bawah 18 tahun masih dalam penjagaan ibu bapa, okey, OKU pula, so 2,000 tambah 6,000, so 8,000 lah. Okey. Yang ke-18, insurans nyawa dan KWSP termasuk tidak melalui potongan gaji. Okey, so 7,000. Kalau penjawat awam yang memilih skim pencen, maksudnya dia tak tolak KWSP, so 7,000 ni boleh dapat pelepasan sepenuhnya untuk insurans nyawa.
hibah-hibah semua tu kan, hibah takaful yang life tu, life insurance, takaful life ataupun hibah takaful, tu layak dapat 7,000 untuk penjawat awam lah. Sebab penjawat awam yang memilih skim pencen, dia tak ada tolak KWSP. Okay, so dia layak 7,000 tu untuk kesemua pelepasan bagi insurans nyawa. Tapi bagi kategori selain daripada penjawat awam berpencen, sebab ada juga penjawat awam yang tak pilih skim pencen, dia pilih KWSP, so dia akan pecah kepada dua. 3,000 untuk insurans nyawa, 4,000 untuk KWSP. Ni yang berbeza lah. Dan untuk tahun pelepasan tahun 2019 berbeza dengan 2018. Okey. 19, skim persaraan swasta dan annuiti tertunda, deferred annuity terhad kepada 3,000. Okey, ni untuk apa ni? Yang kerja swasta, so majikan bagi skim persaraan swasta kepada staf, so itu pun boleh dapat pelepasan cukai 3,000 setahun. Yang ke-20, insurans pendidikan dan perubatan termasuk tidak melalui potongan gaji. Ni adalah terhad kepada 3,000. Okey, ni medical card medical card yang tak ada tak ada simpanan. Kalau korang ambil medical card yang ada pensimpanan, so kena keluarkan portion simpanan tu. Dalam statement akan ada mana bahagian medical card sahaja, mana bahagian simpanan. So contohnya bayar 200 sebulan, 150 tu hanya bayaran untuk kad. So 150 kali 12 bulan, itu sahaja yang layak untuk dapat pelepasan 3,000 ni untuk medical card. Okey. Yang tadi life insurance hibah takaful lain. 21 yang terakhir, caruman kepada pertubuhan keselamatan per keso terhad kepada 250 setahun per keso. Okey, so itulah dia pelepasan 21 pelepasan untuk tahun taksiran 2019. Okey. Ni ada 14 muka surat ni sebab Madam print bukan 2019 saja, tapi dia keluar sekali tahun-tahun yang sebelumnya. Daripada tahun 2010 lagi ada kat sini, 2010. Okey. So itu yang kedua adalah pelepasan. Kita pergi yang ketiga, yang paling best. Okey, adalah rebate. Macam mana nak pergi ke arah rebate ni? Okey, so tadi tu jumlah pendapatan agregat, okey, tolak dengan pelepasan, itu akan dapat pendapatan bercukai. Okey, daripada pendapatan bercukai, contohnya jumlah pendapatan agregat 100,000. Okey, tolak dengan pelepasan, jumlah pelepasan cukai dah jumlahkan semua dapat 20,000. So berapa pendapatan bercukai? Pendapatan bercukai 100,000 tadi, tolak dengan 20,000 dapat 80,000. Itu adalah pendapatan bercukai. Okey, daripada pendapatan bercukai 80,000 ni, macam mana nak kira cukai pendapatan? Tu kalau masuk dalam e-filing tu memang dia dah auto calculate berapa cukai pendapatan. Tapi kalau korang nak kira manual, ada jadual dia. Tapi nanti korang pening pula, dia ada cukai atas contohnya 50,000 yang pertama, lepas tu cukai atas 20,000 yang kedua, berapa persen. Tu kena kira manual lah. So ada jadual dia. Okay. So bila dalam sistem e-filing dah masuk part cukai cukai yang kena bayar. Okay. Cukai pendapatan dia akan auto detect daripada sistem e-filing tersebut. Okey, daripada cukai pendapatan inilah yang kita akan tolak dengan rebate. Maksudnya daripada cukai pendapatan akan tolak dengan rebate. Perkara yang ketiga Madam akan explain hari ini adalah berkaitan dengan rebate. Rebate ni bestnya sebab dia tolak daripada cukai pendapatan. Macam pelepasan tadi tolak daripada pendapatan aggregate. Lain Yang ini dah calculate siap-siap berapa cukai pendapatan. Lepas tu rebate boleh sebab tu dah namanya rebate. Rebate ni kan adalah potongan, boleh ditolak daripada cukai pendapatan tersebut. Okey. Itulah dia rebate. Okey, apa dia rebate? Ada 3 jenis rebate. Yang pertama adalah bagi individu yang mempunyai pendapatan bercukai kurang daripada 35,000 layak dapat rebate 400. Tadi kita kira berapa tadi? Pendapatan bercukai 80,000 kan? Kalau 80,000 tak layak. Okey, nanti dekat sistem kalau dia kira kita punya pendapatan bercukai 35,000 ke atas tak layak. Tapi kalau 35,000 ke bawah, automatically akan dapat rebate 400.
Okey, ada dua jenis taksiran sama ada kita memilih taksiran bersama atau taksiran berasingan suami atau isteri. Okey, kalau dua-dua ada pendapatan, better asing. Kalau isteri tak ada pendapatan, okey, combine lah dengan suami. Kalau combine dengan suami, untuk taksiran bersama tadi dapat rebate individu, dia akan sekarang ni dapat pula rebate untuk isteri pula 400 lagi. So 400 suami, 400 isteri. Ini kalau memilih taksiran bersama lah. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga yang ramai yang tak tahu ni adalah zakat. Okay, zakat adalah merupakan rebate. Contohnya cukai kena jumlah cukai pendapatan, contoh 1,000 je kena bayar cukai. Okay, cukai pendapatan 1,000, dah tolak 400 untuk rebate. So tinggal berapa? 600. Tinggal 600 kena bayar cukai. Tapi oleh kerana korang dah bayar zakat pendapatan, ni bukan zakat ni dah bayar zakat pendapatan, bayar zakat pendapatan 1,000, contohnya bayar zakat pendapatan 1,000, cukai yang kena bayar tadi berapa? Cukai pendapatan setelah tolak rebate tadi berapa? 600. So automatically 600 yang kena bayar tu tak perlu dibayar sebab tolak dengan zakat yang korang dah bayar 1,000 tu. Tapi tak bolehlah dapat 600 tu tolak zakat 1,000 dapat refund balik 400 daripada LHDN. Tak. Okay, syarat zakat ni pula adalah amount maksimum untuk pelepasan zakat ni tertakluk kepada cukai yang dikenakan. Kalau cukai yang dikenakan 1,000, korang bayar zakat tu 1,000, layaklah dapat semua pelepasan untuk zakat tu. Tapi kalau cukai yang kena bayar tu 600 je, korang bayar zakat 1,000, so amount maksimum tertakluk kepada cukai yang dikenakan 600 tu. So 600 je lah untuk rebate untuk cukai. Okay, so ni yang ramai yang salah faham. Diingatkan pelepasan untuk insurans tu, pelepasan untuk medical card tu, yang kata itu merupakan rebate. Itu bukan rebate ni, itu adalah pelepasan cukai. Tapi masih lagi dapat mengurangkan cukai. So pelepasan itulah yang kalau korang maksimumkan, pandai maksimumkan, akan kuranglah cukai yang akan dibayar. Sebab apa kurang cukai dibayar? Sebab korang punya chargeable income ataupun pendapatan bercukai. Okay, so itulah 3 perkara yang Madam nak explain hari ini, iaitu berkenaan dengan pengecualian cukai, pelepasan cukai dan rebate cukai. 3 perkara yang orang selalu confuse antara pengecualian cukai, pelepasan cukai dan rebate cukai. So itu saja Madam rasa nak share pada hari ini. So minggu depan mungkin Madam akan share hari yang sama, hari Jumaat. Mungkin Madam akan share berkenaan dengan macam mana nak isi, sebab tak habis lagi, macam mana nak isi e-filing tu pula, yang mana blur-blur lagi, borang BE ataupun direct terus borang B. Tengoklah pada permintaan, kalau ada permintaan lah. Tapi Madam akan still bercakap tentang cukai lagi lah. Okay, so itu saja yang Madam nak share pada hari ini. Harap dapat membantu. Yang mana yang tak daftar lagi fail cukai, buatlah pendaftaran. Okay, masuk je macam Madam cakap tadi, masuk je www.hasil.gov.my ataupun masuk edaftar.hasil.gov.my. Terus direct dia bagi untuk pendaftaran lah. Klik masukkan apa semua tu. Kalau tak ada lagi nombor cukai, dia akan bagi dalam masa 3 hari. Dengan syarat korang upload lah dokumen yang diperlukan. Okay, okay. Di penghujung ada pula cikgu cukai. Hai Nom, hai Lia. Okay, itu saja yang Madam nak share. Bye. Assalamualaikum.